الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Telah berkata pengarang kitab Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatul Qulub bagi al-alim al-allamah al-Syekh Ali ibn Abdul Rahman al-Kalantani, yang mana kitab ini pada asalnya adalah daripada kitab bahasa Arab Lubabul Hadis karangan bagi al-Syekh Al-Alim Al-Allamah Jalaluddin Abdul Rahman As-Sayyuti rahimahullah, dan diterjemahkan ke bahasa Melayu dengan judul Al-Jawharul Mawhub. Jadi kita sampai pada masih lagi dalam bab yang ke-30 pada menyatakan kelebihan berbuat bakti bagi dua ibu bapa. Ya. Kalau kitab yang Jawi pada muka surat 161, dan kalau kitab yang Rumi pada muka surat 312. Kitab Jawi pada baris yang ke-9 daripada atas. Dan hikayat daripada Atta ibn Yasar bahawasanya kaum musafirin ni para musafir lah, ya. Bukan mufassirin. Mufassirin tu para pentafsir Al-Quran. Jangan silap baca pula, ya. Musafirin ni dia bukan mufassirin. Yang mufassirin tu pentafsir Al-Quran. Musafirin orang-orang yang bersafar, ya, yang bermusafir. Bahawasanya kaum musafirin, ada satu kaum musafirin berhenti mereka itu pada satu padang. Jadi setelah mereka bermusafir, ya, mungkin dalam perjalanan yang jauh, menurut hikayat daripada Atta ibn Yasar ni, mereka sampai pada satu padang. Maka mendengar mereka itu dengan teriak himar hingga menjaga akan mereka itu semalam-malam. Tiada tidur mereka itu. Maka tatkala berpagi-pagi pergi mereka itu kepada tempat yang mendengar mereka itu daripadanya, maka tiba-tiba ada satu rumah daripada bulu, dan ada padanya seorang perempuan tua. Maka berkata mereka itu baginya, "Sesungguhnya kami dengar suara teriak himar dan menjagakan kami semalam-malam, dan tiada kami lihat pada kamu himar." Katanya demikian itu, suara anakku adalah ia berkata bagiku, "Ya himar, mari. Ya himar, pergi." Maka aku minta doa akan Allah bahawa dijadikan dia himar. Maka demikianlah kelakuannya pada masa ia mati. Teriak seperti teriak himar tiap-tiap malam hingga subuh. Kata kami baginya, "Marilah kita pergi kepadanya, kami hendak lihat akan dia." Maka tiap-tiap ia seru akan kuburnya, maka kami lihat akan dia seperti leher himar. Allahu Akbar. Ya, ini sebuah
hikayat ya daripada Atha ibn Yasar tentang kejadian yang telah berlaku ya, sebagaimana yang diriwayatkannya, yang dihikayatkannya. Satu ketika para musafir ni mereka sampai di sebuah padang yang mana mereka berehat di padang tu ya. Pada malam tu mereka dengar bunyi teriakan himar. Himar ni macam keldai lah ya. Jadi apabila paginya mereka pun carilah kat mana bunyi teriak himar tu. Sehinggalah mereka bertemu dengan seorang perempuan tua itu. Jadi mereka pun bertanya, di manakah bunyi himar tu? Tak nampak pun himar pada sekitar rumah orang perempuan tua tu. Maka perempuan tua itu pun mengkhabarkanlah hal keadaan yang sebenarnya, bahawa suara himar yang didengar itu adalah suara anaknya. Disebabkan sewaktu anaknya masih hidup dulu ya, dia selalu memanggil ibunya dengan panggilan himar. Ya himar, mari. Ya himar, pergi. Ini dengan sikapnya ini memanggil ibunya dengan panggilan himar, maka Allah Subhanahu wa taala telah perkenankan doa ibunya itu, bahawa didoakan bahawa Allah jadikan dia himar. Ya, kerana itu ini sebagai pengajaran ya, supaya kita janganlah memanggil ibu atau bapa kita dengan panggilan-panggilan yang tidak selayaknya bagi mereka ya. Kerana di dunia lagi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan ya. Faedah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menghajikan daripada dua ibu bapanya, kemudian daripada mati keduanya, di surat Allah Ta'ala baginya pemerdekaan daripada api neraka. Ini sabda Nabi SAW. Barang siapa menghajikan daripada dua ibu bapanya, kemudian daripada mati keduanya. Ini seseorang yang kedua ibu bapanya sudah meninggal dunia ya. Maka dalam kesempatan dia masih hidup tu ya, walaupun ibu dan bapanya sudah meninggal dunia, maka dia pun menunaikan haji untuk dirinya, kemudian dia buat haji untuk kedua ibu bapanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan suratkan baginya pemerdekaan daripada api neraka, kerana dia telah berbuat kebajikan untuk kedua ibu bapanya dengan mengerjakan haji untuk mereka, walaupun kedua ibu bapanya sudah meninggal dunia ya. Kata Auza'i, barang siapa menderhakakan dua ibu bapanya, kemudian membayar ia akan hutang keduanya, kemudian daripada mati keduanya, disurat akan dia orang yang berbuat bakti bagi keduanya. Dan jikalau ada ia berbuat bakti bagi keduanya, yakni ketika hayatnya, dan tiada ia membayar hutang keduanya, yakni sesudah kematian kedua ibu bapanya, disurat akan dia daripada orang yang menderhaka. Nampak? Jadi walaupun seseorang itu dia berbuat bakti kepada kedua ibu bapanya, namun dia tidak menyelesaikan hutang-hutang kedua ibu bapanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan suratkan dia daripada kalangan para penderhaka ya. Namun walaupun seseorang yang menderhaka kepada kedua ibu bapanya sewaktu ibu bapanya masih hidup, namun dengan kesedarannya ya, sesudah ibu dan bapanya meninggal dunia, dia ingin berbuat bakti, maka ditunaikan segala hutang-hutang ya, dibuat apa kebajikan yang dapat dibuatnya, mengerjakan haji untuk kedua ibu bapanya ya, maka disuratkan dia sebagai orang yang berbuat bakti bagi keduanya. Jadi untuk kita berbuat kebaktian kepada kedua ibu bapa ni,
Semasa dia masih hidup pun kita kena buat bakti, dan sesudah mati pun kita kena buat bakti. Ya. Janganlah kita cari kesempatan nak menderhaka kepada kedua ibu bapa kita. Ya. Kerana kita tidak tahu bagaimana penghujung, ya, kehidupan kita. Dan daripada Nabi SAW, barang siapa sembahyang pada malam Jumaat antara maghrib dan Isyak, maksudnya, ya. Pada malam Jumaat antara maghrib dan Isyak itu sembahyang 2 rakaat. Dibacanya pada tiap-tiap rakaat Fatihatul Kitab, yakni surah Al-Fatihah, dan ayat Al-Kursi sekali, dan surah Al-Ikhlas dan Qul A'udzu kedua, yakni Mu'awwizatain, Qul A'udzu birabbil falaq dan Qul A'udzu birabbin nas. Kedua-dua surah itu dibaca sebanyak 5 kali. Ya. Jadi pada tiap-tiap rakaat dibaca macam tu. Ya, selepas baca Fatihah, baca ayat Kursi sekali, surah Al-Ikhlas sekali, dan ayat Kursi sekali, dan surah Al-Ikhlas dan Qul A'udzu kedua, yakni 3 qul tu dibaca 5 kali. Ya. Dalam rakaat pertama pun dibaca 5 kali, dalam rakaat yang kedua pun dibaca 5 kali. Maka apabila selesai daripada sembahyang, selepas dia dah bagi salam, ya, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, maka dia beristighfar 15 kali dan berselawat atas Nabi 15 kali. Dan dijadikan pahalanya bagi 2 ibu bapanya, yakni dia niat hadiahkan, ya Allah, telah ku hadiahkan seumpama pahala sembahyang sunat ni 2 rakaat ni, dan pahala bacaan surah Al-Fatihah, ayat Kursi, Al-Ikhlas dan Mu'awwizatain ini, istighfar dan selawat ini, minta disampaikan pahalanya kepada kedua ibu bapa. Ya. Maka sesungguhnya telah menunaikan hak keduanya, dan tiada diketahui akan pahalanya melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita niat sembahyang sunat 2 rakaat, ya. Kemudian kita baca surah Al-Fatihah pada setiap rakaat itu. Selepas Al-Fatihah baca ayat Kursi sekali, dan 3 qul, ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas dibaca 5 kali pada setiap rakaat. Ya, selesai daripada solat tu, kemudian kita beristighfar 15 kali dan berselawat 15 kali, dan kita niat hadiahkan pahala amalan tersebut, ya, kepada kedua ibu bapa kita. Maka itu akan menghasilkan ganjaran yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia telah menunaikan hak bagi kedua ibu bapanya. Ya. Jikalau dia tak sempat nak buat kebaikan, kebaktian kepada kedua ibu bapanya semasa mereka masih hidup, ya. Dan riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawasanya berkata ia, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada daripada seorang laki-laki mati ia dan 2 ibu bapanya tiada redha atasnya, melainkan dikeluarkan Allah akan ruhnya atas ketiadaan syahadah, dan tiada keluar daripada kuburnya melainkan tersurat atas mukanya, inilah balasan orang yang menderhakakan Allah Ta'ala, inilah balasan orang yang menderhaka 2 ibu bapanya. Allah. Ya. Menurut riwayat daripada Hadrat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahawa tiada seseorang lelaki yang mati ia dan 2 ibu bapanya tiada redha atasnya, yakni dia meninggal dunia dalam keadaan
tidak diredai, ataupun dalam keadaan ibu bapanya marah ke atasnya, ya, murka ke atasnya, tidak redha ke atasnya. Apa balasan bagi orang yang menyebabkan kemurkaan kedua ibu bapanya tatkala dia hendak mati? Melainkan dikeluarkan Allah akan rohnya atas ketiadaan syahadah, yakni dia tidak akan dapat mengucapkan dua kalimah syahadah di akhir kalamnya, ya, dia akan menghadapi kesukaran, ya, bagaimana kisah Alqamah di sebelum ni kita dah dengar, ya. Disebabkan dia melebihkan isterinya, menyebabkan ibunya berkecil hati, ya, maka setelah diancam oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak dibakarkan, ya, jasad Alqamah tu, barulah ibunya memaafkan, kemudian barulah dia dapat mengucapkan syahadah, ya. Jadi seseorang yang menyebabkan kemurkaan ataupun menyebabkan kesedihan atas kedua ibu bapanya, marah kedua ibu bapanya ke atasnya, maka mati ia dalam keadaan ketiadaan syahadah. Ini yang perlu kita risaukan, ya. Kadang-kadang kita kalau kita tidak jaga adab kita dengan kedua ibu bapa kita, ya, mungkin menyebabkan mereka kecil hati, ya. Kadang-kadang dua ibu bapa ni dah tua, dia lagi sensitif, dia kadang-kadang dia tak nak cakap, ya. Kita yang nak kena menjaga perasaan mereka, ya. Tiada daripada seorang lelaki mati ia dan dua ibu bapanya tiada redha atasnya, melainkan dikeluarkan Allah akan rohnya atas ketiadaan syahadah, dan tiada keluar daripada kuburnya, yakni tatkala dia dibangkitkan daripada kubur, ya, pada hari kebangkitan kelak, melainkan tersurat atas mukanya, yakni tertulis atas mukanya, inilah balasan orang yang menderhakakan Allah Ta'ala, inilah balasan orang yang menderhaka dua ibu bapanya, ya. Itu kaitan antara kedua ibu bapa tu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala begitu hampir dekat, ya. Barang siapa yang meredhakan kedua ibu bapanya, berarti dia meredhakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Barang siapa yang kedua ibu bapanya murka ke atasnya, maka itu juga mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Dan riwayat daripada Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhah adalah kami duduk serta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang seorang laki-laki, maka memberi salam ia atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka menjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam akan salamnya. Maka sembah ia, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Abdullah bin Salam menyeru akan dikau, bahwasanya Abdullah bin Salam menyeru akan dikau dan ia di dalam sakit mati. Ini dalam keadaan menghadapi nazak, nak menghadapi sakaratul maut, ya. Maka bangkit Nabi sallallahu alaihi wasallam dan serta beberapa sahabatnya, hingga datang mereka itu ke rumahnya, yakni Nabi dan sahabat-sahabat, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu alaihim ajma'in pergi ke rumah Abdullah bin Salam tu, ya. Kerana Abdullah bin Salam tu dalam keadaan sakit tenat, nak menghadapi kematian, ya. Dan dia panggil minta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam datang jenguknya. Dan ia di dalam sakaratul maut, dan Abdullah bin Salam pada ketika itu dalam keadaan sakit menghadapi sakaratul maut. Duduk Nabi sallallahu alaihi wasallam di kepalanya dan sabdanya, kata olehmu, asyhadu an la
ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Diulang-ulang akan dia 3 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. 3 kali diulang oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas Abdullah bin Salam. Asyhadu an la ilaha illallah, ucap olehmu, kata olehmu, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, wahdahu la syarikalah, dia esa tunggal, ia tiada yang bersekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan sesungguhnya Muhammad itu adalah hambanya dan pesuruhnya. Ucap olehmu, wahai Abdullah bin Salam. Maka tiada berkata ia akan dia, yakni tidak mampu diucapkan oleh Abdullah bin Salam akan 2 kalimah syahadah itu. Maka sabdanya, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini Nabi SAW melihatkan keadaan itu. Nabi SAW mengarahkan kepada Hadrat Bilal. Pergi olehmu, hai Bilal, kepada isterinya. Pergi jumpa isteri Abdullah bin Salam itu dan tanya akan dia apa perbuatan suaminya pada dunia. Tanya kepada isteri Abdullah bin Salam itu apa pekerjaan, apa perbuatan amalan yang dilakukan oleh Abdullah bin Salam ini, sehingga menyebabkan kesukaran baginya mengucapkan 2 kalimah syahadah di akhir kalamnya. Maka berkata isterinya, hai Bilal, demi sebenar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiada aku ketahui daripada masa ia berkahwin akan daku akan bahwasanya ia tinggal sembahyang di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tiada lalu atasnya 1 hari melainkan bersedekah ia padanya liwajhillahi ta'ala. Maka sabdanya, yakni isterinya memberitahu tentang amalan Abdullah bin Salam ni, ya. Sentiasa sejak dia berkahwin tu tak pernah yang dia tak lihat Abdullah bin Salam tu sembahyang berserta di belakang baginda Nabi SAW dalam solat berjemaah. Tak pernah dia tinggal, ya. Dan setiap hari dia bersedekah sepanjang pengetahuan isterinya lah, berdampingan dengan suaminya Abdullah bin Salam tu. Maka sabdanya bahawa pekerjaan ini sangat ajaib. Ini sungguh menakjubkanlah. Bagaimana Abdullah bin Salam ni yang diketahui, ya, sebagai seorang yang banyak berbuat kebaikan, kebajikan, ya, berbuat amalan yang soleh, sentiasa memelihara solatnya, berjemaah bersama baginda Nabi SAW, bersedekah setiap hari. Kenapa dia tak dapat mengucap 2 kalimah syahadah di akhir kalamnya? Ini sangat ajib. Tanya olehmu, hai Bilal, akan isterinya, adakah baginya ibunya? Tanya Bilal kepada isteri Abdullah bin Salam, adakah masih ada ibu Abdullah bin Salam itu? Maka berkata isterinya, adalah ibunya sangat marah atasnya. Ya, ini ibunya ada, tapi hal keadaan ibunya tu sangat marah ke atas Abdullah bin Salam. Sebab apa? Maka sabdanya, hai Bilal, pergi olehmu kepada ibunya. Yang ini perintah baginda Nabi SAW kepada Hadrat Bilal, supaya pergi bertemu dengan ibu Abdullah bin Salam tu dan tanya bagaimana hal amal si Abdullah bin Salam ini, sehingga menyebabkan sukar baginya mengucapkan 2 kalimah syahadah. Maka pergi ia kepadanya, yakni pergi Hadrat Bilal kepada ibu Abdullah bin Salam, dan berkata ia baginya,
perkenan olehmu akan seru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal supaya memanggil ibu Abdullah bin Salam itu menghadap baginda. Maka berkata ibunya, apa hendak perbuat? Ini nak buat apa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil aku? Maka katanya, hendak bersuluh antara engkau dan antara anak engkau. Ini hendak berdamai, nak cari jalan penyelesaian antara ibu Abdullah bin Salam tu dengan Abdullah bin Salam. Katanya hendak bersuluh. Bersuluh tu maksudnya cari jalan penyelesaian lah, nak berdamai antara engkau, iaitu antara ibu Abdullah bin Salam dan antara anak engkau, iaitu Abdullah. Dan bahawasanya ia atas keluar daripada dunia, iaitu keadaan Abdullah bin Salam, keadaan dia pada ketika itu dalam keadaan nazak, menghadapi sakratul maut, dah nak meninggal dunia. Maka berkata ibunya, demi sebenar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada aku pergi dan tiada aku dijadikan dia di dalam halal daripada barang yang ia menyakiti akan daku, tiada pada dunia dan tiada pada akhirat. Allahu Akbar. Ini ibu Abdullah bin Salam tu begitu marah dia ke atas Abdullah bin Salam tu, sehingga dia kata apa? Dia tak nak pergi menghadap kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan segala apa yang diberinya, susu ke makanan ke pakaiannya selama dia besarkan anaknya itu, semuanya tak dihalalkannya. Kerana apa? Sebab dia telah menyakiti ibunya. Jadi dia tak halalkan di dunia dan tak halal di akhirat. Maka kerana itu Abdullah bin Salam itu menghadapi kesukaran untuk sakratul maut, nak mengucapkan 2 kalimah syahadat. Maka datang Bilal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan dengan demikian itu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menerima perkhabaran daripada Hazrat Bilal tentang hal keadaan ibu Abdullah bin Salam tu tidak mahu memaafkan kesalahan anaknya itu dan tak mahu datang. Maka sabdanya, hai Umar dan hai Ali radhiyallahu anhuma, pergi kedua kamu, bawa datang dengan dia. Ini disebabkan mungkin Hadrat Bilal tu tak mampu nak panggil ibu Abdullah bin Salam tu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menitahkan kepada Hazrat Umar dan Hazrat Ali, kedua-duanya, supaya datang paksa ke ibu Abdullah bin Salam tu datang. Maka pergi keduanya kepadanya. Maka berkata keduanya, hai perempuan ajuz, wahai perempuan yang lemah, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru akan dikau. Maka katanya, apa ia berkehendak daripada aku? Maka berkata keduanya, tak dapat tiada bahawa engkau berjalan serta kami. Maka berjalan ia, yakni Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali ni memang dikenali sebagai orang yang keras, maka dia paksa ibu Abdullah bin Salam tu pergi menghadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Maka berjalan ia serta keduanya hingga datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sabdanya, hai perempuan ajuz, tilik olehmu kepada anak engkau dan barang yang ada atasnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada ibu Abdullah bin Salam tu supaya tengok, perhatikan keadaan anak kamu yang dalam keadaan nazak, sakratul maut, tidak dapat mengucapkan 2 kalimah syahadah. Maka tatkala menyilik ia kepadanya, berkata ia, hai anakku, tiada aku halal akan dikau daripada hakku, tiada pada dunia dan tiada pada akhirat. Allahu Akbar. Si ibu tu
masih lagi dalam keadaan marah dia tu, tak mahu memaafkan, tak dihalalkannya segala apa yang dinafkahkan kepada anaknya itu di dunia ini maupun di akhirat. Maka sabdanya, yakni Nabi SAW pun bersabda, hai perempuan ajuz, takut olehmu akan Allah Azza wa Jalla, dan jadikan olehmu akan dia di dalam halal. Yani Nabi SAW memohon, minta kepada perempuan, ini ibu kepada Abdullah bin Salam itu, supaya halalkanlah, janganlah menyulitkan hal keadaan Abdullah bin Salam itu dalam keadaan dia menghadapi sakratul maut itu. Ya, setelah dipujuk, maka sembahnya, betapa aku halal akan dia, dan ia memberi mudarat akan daku, dan memukul ia akan daku, dan menghalau ia akan daku daripada rumahnya kerana isterinya. Allahu Akbar. Jadi macam mana ibunya tak marah? Ya, selama waktu Abdullah bin Salam tu, walaupun dia banyak berbuat kebaikan, dia beramal soleh, bersolat, bersedekah, namun di rumahnya ada perbuatannya yang menyebabkan kemudaratan ke atas ibunya, dipukul ibunya, dihalau ibunya, ya, kerana melebihkan tuntutan isterinya. Maka sabdanya, jadi olehmu akan dia di dalam halal. Jadi Nabi SAW masih pujuk lagi ibunya, halalkanlah, ya, halalkanlah segala yang telah kau nafkahkan untuk anakmu itu, apa yang telah kau berikan kepada anakmu itu, halalkanlah. Maka sembah ia, aku saksikan di kau ya Rasulullah, engkau dan orang yang ada serta engkau, bahawa sungguhnya aku jadikan dia di dalam halal. Allahu Akbar. Ini setelah dipujuk oleh baginda Nabi SAW, ya, berkali-kali, ya, dan ibunya pun telah meluahkan apa yang terbuku di hatinya yang menyebabkan dia marah kepada anaknya itu, ya. Dan setelah dipujuk oleh baginda Nabi SAW, maka akhirnya, ya, setelah baginda bersabda, jadi olehmu akan dia di dalam halal, yakni Nabi SAW minta halalkanlah, ya, segala makan minumnya, susu yang diminum, segala makanan, pakaian yang dinafkahkan untuknya semenjak dia kecil sehinggalah dia nak meninggal dunia tu, dia minta halalkanlah, jadi olehmu akan dia di dalam halal. Maka akhirnya kata ibunya, sembah ia, aku saksikan di kau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau dan orang yang ada serta engkau, iaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang berada pada ketika itu, bahawa sesungguhnya aku jadikan dia di dalam halal, jadi aku halalkan dia. Maka sabda Nabi SAW, ya Abdullah, wahai Abdullah, yakni kepada Abdullah bin Salam tu, Nabi SAW pun mengucapkan, kata olehmu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ucap olehmu, kata olehmu ya Abdullah, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, dan aku naik saksi bahawa Muhammad itu hamba-Nya dan pesuruh-Nya. Maka mengangkat ia akan suaranya dengan mengucap syahadah. Ini Abdullah bin Salam pun mengucapkan suaranya, ya, dengan suaranya mengucap syahadah, mengangkat suaranya mengucapkan syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
maka mati ia atas demikian itu radhiyallahu anhu. Maka tatkala kami tanam akan dia, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hai mu'ashiril muslimin, sesungguhnya barang siapa ada baginya ibu dan tiada berbuat bakti akan dia, keluar ia daripada dunia atas ketiadaan syahadah. Allahu Akbar. Tersebut di dalam Riyadhus Shalihin. Jadi inilah hal orang yang menderhaka akan dua ibu bapanya. Ya, tak kiralah ibu ke ataupun bapanya ataupun kedua-duanya sekali. Ya, maka balasannya di dunia ini lagi Allah Subhanahu Wa Taala akan tunjukkan, ya, sama ada dia tukar bentuk rupa keadaannya, ya. Ada kalau macam kita di sini kita dengar kisah apa tu, si tanggang, ya, maling kundang. Disebabkan derhaka dia kepada ibunya itu, berubah dia jadi batu. Ya, kena sumpah jadi batu. Ini ada yang dikisahkan hikayat daripada Atta bin Yasar tu, anak tu berubah jadi himar, jadi keledai. Ya. Dan yang paling ditakuti ialah apabila seseorang itu menderhaka kepada kedua ibu bapanya, maka dia akan keluar dari dunia ini dalam ketiadaan mengucapkan syahadah. Na'udzubillah min zalik. Itu yang paling kita takut, ya. Kerana barang siapa yang dapat mengucapkan kalimah syahadah di akhir kalamnya, maka insya-Allah jaminan untuk dia selamat daripada azab Allah dan dapat masuk ke syurga Allah. Kalau tidak dapat mengucap dua kalimah syahadah itu, maknanya ada perkara-perkara yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan kesukaran ke atasnya untuk mengucapkannya. Mungkin disebabkan kemurkaan Allah ataupun kemurkaan kedua ibu bapanya. Wallahu a'lam. Inilah hal yang orang yang menderhaka akan dua ibu bapanya. Maka segala yang tersebut itu memadalah pengajaran bagi orang yang mempunyai fikir dan i'tibar. Semoga hikayat-hikayat, kisah-kisah yang kita dengar daripada apa yang dinyatakan di dalam kitab ini dapatlah menjadi pengajaran untuk kita supaya kita sentiasa berbuat bakti untuk kedua ibu bapa. Ya, jangan kita menderhaka kepada kedua ibu bapa. Razaqanallahu taufiq wal hidayah, amin. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan diri kita ini dapat berbuat bakti kepada kedua ibu bapa, insya-Allah. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa liwalidayya wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak baik itu daripada firman hadis saya, insya-Allah kita akan sambung pada kuliah yang akan datang pada bab yang ke-31 pada menyatakan kelebihan hak segala anak atas kedua ibu bapa. Ya, kita habis bab yang ke-30 tentang kelebihan berbuat bakti bagi dua ibu bapa. Insya-Allah mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada kuliah pengajian kita pada malam ini. Apa yang baik daripada Allah Taala, insya-Allah kita sampaikan apa yang baik, apa yang kita dapat faham itu kepada ahli keluarga kita dan saudara-saudara kita, insya-Allah. Doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.